Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, yang dianggap sebagai taman-taman syurga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita berada di taman tu di syurga. Cantik atau cantik taman syurga? Apa tak cantiknya? Taman. Cuacanya baik, udaranya segar, pemandangannya cantik, bunga-bungaan keliling itu dalam taman. Baunya harum. Macam itulah taman-taman syurga. Kata Nabi, kamu lalu ikut taman syurga, singgahlah dan petiklah buah-buahannya. Ditanya sahabat, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia majlis-majlis ilmu, majlis orang-orang yang mengingati Allah, majlis orang-orang yang tahu tanggungjawab dia. Apa patut dia buat dalam dunia ni? Dari mana asalnya? Apa tugas dia? Lepas itu dia ke mana akan pergi? Nak tahu benda-benda itu. Itu yang kita kumpul ni. Supaya kita tahu siapa kita. Dari mana datang kita ni? Kejadian kita macam mana? Kemudian apa tugas kita dalam dunia ni?
Apa patut kita buat, apa patut kita tinggalkan. Kemudian lepas itu ke mana kita? Cukup masanya, kita akan dipanggil balik ke negeri asal kita. Di mana negeri asal kita? Di akhirat. Ya, semua akan dipanggil. Tak ada seorang yang terlepas. Allah kabar Quran apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Dia mati itu pasti akan menemui. Bila mati, pergilah kita ke negara asal kita, pergi ke akhirat. Tapi nak mati dulu. Bila mati, baru kita namanya mati itu balik kampung. Kampung kita di mana? Bukan Lekong. Bukan SMTD. Di mana kampung kita? Akhirat. Kampung saya akhirat. Kampung tuan-tuan berakhirat. Kampung perempuan berakhirat juga. Kita akan sampai ke sana nanti insyaAllah ya. Baik. Untuk pagi ini kita sambung pengajian kita. Sudah habis ke belum sifat 20 tu? Belum. Kita baru sampai ke sifat apa? Qadrah, iradah, ilmun. Sudah berapa tu kan? Hayun, sama, basar. Sudah, basar. Ya, sudah. Kalam, sudah. Kalam dulu lagi ya. Kita ambil kalam sekarang ni. Ya. Sifat yang ke-13 iaitu kalam. Kalam artinya berkata-kata. Siapa yang berkata-kata tu? Allah yang berkata-kata ya. Itu namanya kalam. Allah itu berkata-kata. Berkata kepada rasul-rasul. Cuma saya pun berkata-kata juga. Tuan-tuan pun berkata-kata juga. Puan-puan pun berkata-kata juga. Serupa berkata-kata kita dengan berkata-katanya Allah Ta'ala? Serupa ke tak? Tak serupa ya. Berkata-kata kita mesti ada lidah. Saya bercakap ni yang boleh ngajar pagi ni. Kerana ada lidah. Lidah tu mesti nipih. Ada dalam mulut. Lembut. Itu berkata-kata. Ada bahasa. Ada suara. Kalau tak ada suara macam mana nak dengar? Itu berkata-kata saya. Begitu juga berkata-kata tuan-tuan dan puan. Ada suara. Ada lidah. Ada alat. Ada berkakas. Baru boleh berkata-kata. Tapi Allah sifatnya berkata-kata. Dia tidak memerlukan lidah. Dan dia tidak ada suara. Tidak ada huruf. Ya, macam mana? Itu orang yang dapat mendengar wahyu macam tu. Nabi Muhammad tahu. Kita tak tahu. Ya, Rasul-Rasul lain pun tahu. Kerana mereka dapat mendengar kata-kata dari Allah SWT. Ya. Itu bezanya antara berkata-kata kita dengan berkata-kata Allah. Allah tu berkata juga. Cuma dia tidak bersuara dan tidak berhuruf. Macam mana? Entah. Di akhirat besok kita akan dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Akan dapat mendengar apa kata-kata Allah Ta'ala. Sekarang ni kita tak dengar. Ya, itu apa? Itu berkata-katanya Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Allah kabar Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Macam mana tak tahu. Bahasa apa tak tahu. Tapi dia bercakap dengan Musa. Betul ayat tu kan bunyi wa kallamallahu. Artinya hu tu dia tu Allah. Allah bercakap kepada Musa. Kalau wa kallamallaha Musa tu artinya Musa bercakap dengan dia. Ini dia bercakap dengan Musa. Wa kallamallahu Musa. Taklima beberapa perkataan. Itu dia. Dalil bahawa Allah tu berkata-kata. Tidak bisu ya, bukan bisu. Mustahil Allah itu bisu. Kelu, tahu kelu? Ya Allah. Dia minta aku cakap Melayu ke? Kelu tu. Apa tu kelu? Tak boleh bercakap. Ya, kelu. Mustahil Allah itu kelu. Kalau Allah itu kelu, maknanya ada kekurangan dari Allah. Adalah kekurangan pada Allah Ta'ala itu kelu. Ini dia boleh bercakap. Tapi tidak dengan lidah.
Tidak keluar suara. Bukan dari mulut, tak ada. Dia tidak memerlukan alat. Dia tak memerlukan perkakas. Tak memerlukan apa-apa untuk cakap. Ya? Nah, itu kalam. Nah, ya? Apa bahasa pun dia tahu. Itu sebab kitab-kitab yang diturunkannya tu ada mengandungi berbagai-bagai bahasa. Ya, contohnya Taurat. Diturunkannya dalam bahasa Qibti. Bahasa Qibti itu bahasa Mesir kuno. Mesir tua-tua dulu. Zaman Firaun dulu. Itu bahasanya namanya Qibti. Injil. Allah turunkan dalam bahasa Syriani. Syriani ni bahasa Bani Israel yang tua-tua dulu. Yang dulu-dulu. Nak kata ada dah. Tak pakai lagi dah. Itu juga Zabur. Zabur tu Allah turunkan kitab Zabur tu dalam bahasa Ibrani. Mana bunyi entah, saya tak tahu. Kemudian Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadi maknanya Allah tu apa bahasa boleh. Semua bahasa yang dalam dunia ni Allah yang punya. Dan Allah boleh berkata-kata ikut apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ya? Nah. Jadi itu. Mustahil Allah itu bersifat keluh. Bersifat bisu. Nah, kalau bisu macam mana? Adalah kelemahannya. Allah tu kita selalu sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa itu Subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari sebarang kelemahan, dari sebarang kekurangan, dari sebarang kecederaan. Nah, sempurna je sifat Allah tu. Begitu juga kalam tu sempurna kalam Allah tu. Nah, dia boleh bercakap ikut. Terpulang pada dia. Terserah kepada dia. Cuma kita ni tidak diizinkannya lagi untuk mendengar kata-katanya. Ya? Kita kerana masih dalam dunia ni masih tak izin. Tapi di akhirat besok, kita akan dapat mendengar. Ya? Di akhirat besok di syurga, kita boleh mendengar Allah berkata-kata. Malahan kita boleh mendengar Allah baca Quran. Ya, Allah membaca surah Ar-Rahman di syurga besok. Nah, mula-mula dipanggilnya Nabi Musa. Nabi Musa pembangun. Diperintahkan Nabi Musa itu untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Nabi Musa apa nama kitabnya? Taurat atau Taurah. Ya? Kita sebut Taurat. Betul tu? Taurah. Nah, dalam bahasa Qibti. Dia membaca. Mana bunyi entah. Nanti kalau nak tahu masuk syurga dulu. Ya? Nah, dia membaca. Lepas tu, dalam pada baca tu, dia pun duduk. Dipanggil pula Nabi Isa AS. Dipanggil Nabi Isa pun diperintahkan untuk membaca kitab yang turun kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Dia pun baca. Dalam bahasa Syriani. Mana bunyi entah, saya pun tak tahu. Itu bahasa Bani Israel tua dulu, namanya Syriani. Itu disuruh Nabi Isa bacanya. Kitab yang daripada bahasa Syriani. Lepas tu, dah habis, duduk Nabi Isa, dipanggil pula Nabi Daud. Nabi Daud, apa kitabnya? Suruh dia perintahkan Nabi Daud tu membaca kitab namanya Zabur. Suara Nabi Daud tu sedap ke tak? Sedap, ya. Dalam dunia dulu bila Nabi Daud baca Zabur, burung tengah terbang berhenti. Burung tengah terbang tu berhenti. Punyalah sedap suaranya. Bukan hinggap tau. Hinggap dia atas dahan. Ini dia berhenti tengah-tengah terbang tu. Mendengar suara Nabi Daud tu. Kerana terlalu merdu. Seronok tak ahli syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, ahli syurga tu seronok ke tak? Dalam syurga mana ada jemu, mana ada getik, mana ada marah, mana ada apa tak seronok. Mana ada duka cita. Seronok aja. Syaratnya masuk syurga lah. Ya. Tidak akan sedih, tidak akan menjerit-jerit, tidak akan apa sakit, di mana? Neraka lah. Neraka tak ada gembira, tak ada keselesaan, tak ada keseronokan, tak ada kesenangan. Di syurga tak ada kesedihan. Tak ada marah, tak ada hasad dengki.
Tak ada jemu, tak ada bosan, tak ada letih. Itu dalam syurga tau. Macam dia membaca Zabur tu. Bila baca Zabur, kita punya seronok tu sedakau ni. Lepas tu dah habis baca Zabur, dipanggil pula Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disuruh Nabi Muhammad baca kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Apa nama kitab yang diturun Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Bahasa Quran tu dalam bahasa apa? Ya Allah, dia tak pernah baca Quran ke pun? Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Dia pun baca surah Al-An'am. Bukan semuanya surah Al-An'am, satu surah je. Ada mana surah Al-An'am? Dalam Quran ada sebut. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu nama surah Al-An'am. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Tadi saya cerita Nabi Daud itu suara sedap kan? Rupanya suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu, lebih sedap daripada suara Nabi Daud. Itu dia baca surah Al-An'am tadi tahu. Itu Nabi Muhammad. Lepas itu Nabi Muhammad habis. Bila habis baca dia pun duduk. Lepas itu Allah membaca. Allah sendiri membaca. Ini jaga akidah ni. Itu kita tak tahu cuma mana bunyinya Allah baca kita tak tahu ya. Kerana dia bukan ada suara, bukan ada berhuruf. Jadi dia baca. Quran tu dia baca sendiri. Dia baca surah Ar-Rahman. Tahu Ar-Rahman? Ar-Rahman tu juz berapa ya? Juz 28. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an wa laqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu dzatul akmam wal habbul 'asfi war rayhan. Sambung. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lagi seronok lah kita. Allah sendiri baca Quran. Masa itu kita tahu lah, kita dengar. Tapi ingat, dia bukan bersuara berhuruf, kita tak tahu. Tapi kita dengar aja. Di dalam syurga. Lepas itu Allah tanya kita. Udah dia baca, kita dah seronok benar. Allah tanya kita, ahli syurga ni. Semua lah tuan-tuan dan puan-puan ni, semua lah. Kalau menjadi ahli syurga lah. Siapa bukan jadi ahli syurga? Angkat tangan. Ada yang bukan jadi ahli syurga? Kalau bukan jadi ahli syurga, jadi ahli neraka lah. Sama tak? Angkat tangan. Jadi kita ni semua menjadi ahli syurga. Allah tanya. Maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Itu tanda Allah tu berkata-kata. Kalau tidak macam mana nak ngabar pada kita? Dia tanya kita. Maukah kamu aku buka hijab? Apa tu hijab? Hijab tu artinya apa? Dinding, pengadang, pelindung. Maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Apa tu? Dalil ni itulah dalil yang bercakap-cakap dengan kita tu. Tapi di syurga, bukan di SMTD ni. Di syurga ya. Nak bercakap dengan Allah di syurga. Dapat dengar suara macam mana bunyi Allah bercakap. Kita tak tahu. Apa jawab kita? Agak-agaknya tuan-tuan apa jawab kita? Perempuan? Tak kita nak? Apa jawab kita? Tak lah. Ya Allah. Dia minta cakap Melayu ke? Lalu Allah buka hijab. Tabiur. Kalau tabiur tu Allah buka tabiur. Bila buka hijab nampak kita nampak kita dengan Allah Ta'ala? Nampaklah. Masa itu Allah memperlihatkan diri dia pada kita. Dengan segala sifat kesempurnaannya. Seronok ke tak seronok? Melihat wajah Allah. Itulah yang paling menyeronokkan. Itulah dia nikmat yang paling besar. Iaitu dapat melihat wajah Allah. Di mana seronoknya? Allah gambarkan Quran. Apa kata Quran?
Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Berseri-seri semua. Muka saya berseri-seri, muka tuan-tuan berseri-seri, muka perempuan berseri-seri muka. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka, mereka dapat menelik. Apa tu menelik? Bukan menengok. Menelik. Menelik tu apa? Tengok betul-betul. Kata orang kampung Gajah, bedik. Bedik betul tengok apa macam mana ni. Dan sebagainya. Itu di syurga besok. Ndak kata nak tengok Tuhan. Ndak. Kalau ndak, layakkan diri masuk ke dalam syurga. Layakkan diri itu masuk dalam syurga. Nak masuk syurga syarat ada berapa? Ndak kata ndak masuk syurga. Syaratnya ada berapa? Udah. Udah menang lah ke? Syaratnya ada berapa? Tengok jari saya berapa? 2 aja. Beriman dan beramal soleh. Nak masuk syurga tu 2 saja. 1 beriman, 1 beramal soleh. Apa arti beriman? Apa arti beriman? Percaya betul-betul. Kena beriman. Apa yang nak beriman? Rukun iman yang 6 tu lah. Raja 2 tu ada dah ngaji. Rukun iman 6 perkara. Ada tak? Yang pertama percayakan Allah. Yang kedua percayakan malaikat. Yang ketiga percayakan Rasul. Yang keempat percayakan kitab-kitab. Yang kelima percayakan hari kiamat. Yang keenam percayakan qadar dan qada. Kena percaya betul-betul. Itu nama beriman. Berapa peratus nak percaya? Tuan-tuan dan puan, berapa peratus nak percaya? 100%. Mesti yakin betul-betul. Kalau 99.9999999% tak sah lagi. Tak terima lagi. Ada sikit orang ragu tak terima. Mesti 100%. Baru diterima iman kita. Baru dikira orang yang beriman. Itu yang pertama beriman. Yang kedua, ya Allah, tadi dah khabar dah. Pertama beriman, yang kedua, beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Apa arti beramal soleh? Buat baik je. Aku baik je. Panjang lidah. Baik je tu. Aku baik. Aku apa baca Quran tak nak. Baik ke tu? Apa saja kita buat. Dengar lalu. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Semayang, cara Islam. Puasa, cara Islam. Pakaian, cara Islam. Akhlak Islam. Ekonomi Islam. Pendidikan Islam. Nikah kahwin, cara Islam. Allah dah turunkan 5 hukum. Ada dah 5 hukum Allah turunkan? Apa dia 5 hukum? Nanti kita akan baca insyaAllah. Dah habis nanti baru kita cerita tentang 5 hukum. Iaitu wajib, haram, sunat, makruh, harus. 5 hukum tu kita kena laksanakan. Jangan berdosa dari 5 hukum tu. Yang wajib apa artinya? Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Kena buat. Kalau nak syurga lah, tak nak tak apa. Yang kedua haram. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Benda tu haram, tinggalkan, jangan buat. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok. Yang keempat, makruh. Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok, elok dibuat. Elok ditinggalkan. Yang makruh. Yang kelima harus. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera.
Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu 5 hukum tu. Dan 5 hukum tu tuan-tuan dan puan-puan meliputi segenap aspek kehidupan. Mesti ada 5 hukum. Apa saja ada 5 hukum. Berpakaian ada 5 hukum. Ya ke tak? Ngaji ni ada 5 hukum? Ada 5 hukum. Nikah kahwin ada 5 hukum. Kenuri kenara ada 5 hukum. Berkumpul ada 5 hukum. Semua ada. Hiburan ada 5 hukum. Apa yang tak ada? Pendidikan ada, ekonomi ada, semua ada 5 hukum ya. Jadi 5 hukum tu hendaklah kita laksanakan dalam hidup kita. Yang wajib buat semua, yang haram tinggal semua, yang sunat buat sebanyak-banyak yang mampu, yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu, yang harus jadikan ibadah. Kalau ini, itu namanya kita ikut cara Islam. Bila kita beriman dan ikut cara Islam dan beramal soleh, apa dapat? Apa Allah nak bagi kita kalau kita beriman dan beramal soleh? Apa Allah nak bagi? Syurga. Allah tak tahu nyebut ke mana? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah nak hadiahkan apa? Syurga. Syurga ada berapa? 2 syurga. Itu syarat nak masuk syurga. Syurganya ada berapa?